Lebuh raya di bandar, adakah ia satu penyelesaian kesesakan? Jom kita bersama dengan tetamu istimewa kita. Ini dia Dr. Loh Teck Hua, Ketua Pusat Pendidikan Keselamatan Jalan, Fakulti Kejuruteraan UPN. Terima kasih bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Okey, Doktor. Kita tahu lebuh raya memang makin banyak dekat Lembah Kelang ni. Kan? Macam-macam nama lebuh raya, suka duka pun ada. So jadi, adakah ia memberikan suka ataupun duka? Lebuh raya yang dibina ni? Kita nak tengok jangka masa pendek ataupun panjang. For short term memang dia ada bantulah. Tapi dia macam hubungan antara ayam dengan teruk. Lagi banyak ayam, lagi banyak telur. Dia akan menarik lagi lebih ramai pengguna baru. Dan tambah pula kita tengok jika buat tinjau yang simple lah. Kita tengok semua kereta, kebanyakan kereta seorang saja. Bawa kereta sebesar ni, tapi bawa seorang saja itu. Betul. Dia tak cost efektif. Itulah sebab utama mengapa dia ada kesesakan. Seorang satu kereta? Satu kereta. Bukannya buat couple ke apa. Disebabkan pembinaan itu menyebabkan orang rasa lupakan pengangkutan awam, memilih untuk bawa kita sendiri pergi ke pejabat. Sebab kita nak door-to-door service. Kita tak nak jalan. Kita mungkin tak berapa yakin lagi terhadap perkhidmatan kenderaan awam. So that's why nampak banyak kereta, lepas tu jam. Kalau kita lihat itu dari sudut jangka pendeknya, mungkin ia membantu dan ia bersifat sementara. Tetapi kalau ianya dibina, dan bagaimana pula dari segi kesannya untuk jangka panjang, Doktor? Jangka panjang tu jam akan balik. Dia mesti balik, dia ambil masa, lepas tu dia akan balik. Saya masih ingat, dulu NKVE 3 lolong. Lepas tu dia tambah 1 lolong macam mewah. Tak lama, tak sampai 1,5 tahun tu, dia balik keadaan asal. Dia jam. So, that's why saya kata, jika kita tengok, kita dah cukup banyak city highway dekat Malaysia, dekat Kuala Lumpur. Kita nak mina lagi, itu kita mesti ada menampung social cost. Bukan satu generasi, bergenerasi. Mungkin sampai kita punya cucu pun mesti bayar juga. Okay? So, then, bila kita kata kita nak selesaikan kesesakan tu, kita mesti faham mekanisme pembentukan kesesakan. So, jika kita tak erti macam mana dia dibentukkan, dan kita hanya kata kita bina ni, kita buat ini untuk selesaikan, tapi mungkin kita tak akan berjaya. Okey, pembentukan kesesakan. Saya suka ayat tu. Saya suka perkataan tu sendiri, Doktor. Di mana pembentukan kesesakan ni bukan di dalam lebuh raya, tapi pembentukannya adalah di luar. Betul. Sebelum lebuh raya dan juga selepas lebuh raya. Dan kalau kita dengar tadi luahan perasaan daripada penduduk-penduduk mengatakan kesesakan tu mengganggu kawasan kejiranan mereka. Sebelum, macam saya sendiri, saya lalu dash hari-hari. Jadi bila nak masuk dash je, dia punya sesak. Boleh jadi 20 ke 30 minit sahaja kat situ. Sebab dia dah jadi bottleneck kan? Daripada 3 lane, kena jadi 1 lane. Nak balik ke rumah pun, daripada 3 menjadi 1 lane. Jadi memang semua lebuh raya adalah orang kata janji manis saja. Dalam memang cantik. Kita memang menyelesaikan masalah kesesakan. Tapi di luar tu, Doktor, dekat dia punya persilangan tu masalah. So mereka hanya mementingkan design of the highway. Tapi tempat nak masuk, tempat nak keluar tu mereka tak pentingkan. Itulah selalu jadi jam. Kita lugi masa dekat sana. Dan bila kita kata pembentukan jam tu, congestion tu, dia memang start from one point. Lepas tu dia berkembang. So, akhirnya, dia bukan satu point saja. Dia ada banyak point sebab lepas akhirnya dia akan bercantum. Bila dia bercantum, dia akan area-wide jam. Bila kita tahu dia keadaan macam ni, dia punya mekanisme macam ni, barulah kita tahu macam mana kita nak selesaikan. Adakah kita buat highway di sini, dia dapat kurangkan dia punya perkembangan ke ataupun nak cegahkan mereka cantum? Jika tempat betul mereka bina highway itu, berhasil lah. Jika salah tu, salah lah. Dia macam kita ada AES. ES kita nak kurangkan kemalangan. Bila dia pasang ES sana tu cantik, kadar kemalangan kurang, tapi dekat bawah sana banyak kemalangan. So kita hanya memindah masalah. Kita bukan selesaikan masalah. Memindahkan masalah. Sebab kalau kita lihat tujuan utamanya, kita nak menggalakkan lebih ramai pengguna-pengguna jalan raya ini menggunakan pengangkutan awam. Sekurang-kurangnya 40%. Tetapi hakikatnya, apabila adanya lebuh raya, bak kata salah seorang pengguna lebuh raya sebentar tadi, masing-masing ingin mencuba jalan yang baru. Apatah lagi bila Doktor sentuh, setiap orang
bawa satu kereta dan ini yang akan menambahkan lagi kesesakan. Itu belum lagi kalau kita nak sentuh aktiviti pertukaran lorong. Jadi bagaimana sebenarnya dalam situasi hari ini, walau ada banyak lebuh raya sekalipun, walau kita rasa ini adalah satu kemudahan yang terbaik, tapi kita masih lagi berharapan dengan kesesakan setiap pagi. Apa yang boleh kita laksanakan sebagai pengguna yang bijak? Okey. Kita punya masa depan is on public transport. Okey, ramai orang masih tak erti betapa baiknya kita nak guna public transport. Jika kita tengok banyak bandar yang moden, yang maju, for example like London, New York tu, kita nampak more than 40% penduduk tu dia guna public transport. Saya masih ingat saya punya supervisor, profesor. Dekat sana saya jumpa mereka dalam train. So, mereka amat suka guna public transport. Tapi sekarang ni kita tengok kita pun masalah ialah ramai orang tak suka. Banyak masalah. Dan kita nak tahu kita punya polisi itu adakah kita nak pentingkan public transport ataupun private transport. Pembinaan highway itu ialah kita seolah-olah mendorong, mengalahkan penggunaan private transport. Promosikan tu. Tapi kita tengok kita bina bilion-bilion kita bina LRT, MRT. So kita punya direction of the policy dia tak jelas. Kita nak pergi mana? Akhirnya 20 years ago later ataupun 10 tahun later tu kita nampak masalah masih wujud lagi. Okey. Ya, okey. Maknanya boleh dikatakan lebuh raya ni masih lagi belum dapat menyelesaikan masalah kesesakan. Belum lagi. Adakah sebelum sesuatu pembinaan lebuh raya itu dilaksanakan, ada kaji selidik yang dilakukan? Ada mungkin kita melihat dari segi kebaikan dan keburukannya, sebab kalau sebelum ini pun ada juga lebuh raya yang dirancang tetapi tidak jadi kerana ada bantahan dan sebagainya. Bagaimana, Doktor? Memang ada. Saya masih ingat ada suatu highway baru dicadangkan nak bina melalui UPM. Akhirnya tak jadi sebab kita bantah. Kita bantah sebab kita kata kita ada banyak hutan, ada banyak haiwan. So tak benarkan. Memang ada banyak highway. So setiap highway mereka nak bina, nak cadang tu, mereka mesti dapat kelulusan banyak pihak. EPU pun mesti dapat kelulusan daripada EPU. So bukan semua highway tu dapat dibina dengan senang. Ya, betul, sebab melalui banyak tanah, hutan-hutan dan perlu keizinan juga kan, izin daripada owner sendiri. Tapi Doktor, kalau kita tengok pembinaan highway di Lembah Kelang ni adalah satu orang kata aktiviti. Banyak promosi sekarang ini masuk ke highway, tapi dengan kosnya, kalau kita tengok kos untuk lalu highway tersebut, pergi balik mungkin boleh pergi ke 8 hingga ke 10 ringgit. 8 ringgit ke 10 ringgit dan tapi masih berdepan dengan semua kesesakan. pemandu masih berdepan dengan kesesakan tapi mereka willing untuk bayar. Untuk bayar kos tersebut. Kita tak ada pilihan lah. Jika kita tak guna highway tu, dia lagi jam. Lagi ambil lagi panjang masa tu sampai kita punya destinasi. Memang satu kos yang besar lah. Sampai beratus-ratus ringgit satu bulan. Betul. Tapi dia masih jam lagi. Sepatutnya bila kita gelarkan jalan itu sebagai highway itu, dia punya level of service tu tak boleh kurang daripada C. C itu tak jam tau. Dia bergerak tapi bergerak slow. Tapi kita tengok, kita punya dah slow, dah stop. Itu tak betul. Kita tak boleh kata ini highway. This is not the highway. Okey, faham. Tapi Doktor, tadi kita ada sebut pasal laluan keluar masuk. Laluan keluar masuk itu adalah tanggungjawab pihak lebuh raya ataupun tidak? Sebenarnya tidak. Kita bila kita keluar dari highway itu, dia ada satu papan. LDP. Ini sampai sini. Lepas tu dia itu bukan tanggungjawab mereka. So mereka mesti ada satu kefahaman antara local authority dengan mereka tu. Design betul-betul. That is the conflict point. Bila keluar tu tak boleh. Masalah. Maknanya dia tak kisahlah ya kan? Apa jadi ya? Itu yang saya risau. Memang satu hari kita ada tanpa tol plaza tu. It's good. Tapi apa yang saya risau, satu hari bila kita tak ada tol tu, lagi ramai kereta tu lagi laju mereka sampai ke titik jam tu. Akan tambah masalah.
So sebelum kita masukkan Toll Plaza, kita mesti selesaikan konflik point itu. Konflik point. Apakah sebenarnya yang perlu diselesaikan? Baik, kita ada sebenarnya komen daripada penonton Malaysia hari ini melalui Facebook kita. Encik Robert Lim. Jam juga disebabkan semasa nak bayar tol, tersangkut semasa nak bayar disebabkan ada setengah kenderaan tersangkut. Ini memang situasi pagi yang ataupun waktu balik kerja. Jihan Atikah pula, semakin banyak highway, semakin banyak kenderaan. Memang tak ada kesudahan. Perlu educate public untuk guna public transport. Bagus cadangan itu. Muhammad JJ ni kata penambahan lebuh raya baru di dalam bandar bukan penyelesaian mutlak. Jika perancangan tidak telus, kebiasaannya apabila ada perancangan lebuh raya baru untuk memudahkan penduduk, setempat sedia ada dan bila diumumkan permulaan projek akan tumbuh pula perumahan baru. Dan paling teruk menaikkan beberapa blok flat atau apartmen yang melebihi 20 tingkat yang pastinya menambah jumlah penduduk dan maju tidak ambil tahu pun soal susuk keluar masuk ke kawasan perumahan baru tu. Akhirnya timbul masalah kesesakan lain. Ini yang kita borak tadi ni. Tapi saya suka dengan komen pasal tol. Kan? Masalah baru sekarang adalah kesesakan di Plaza Tol tu sendiri. Mungkin pembayaran baru, ada sistem pembayaran baru seperti RFID, mungkin ada masalah dekat situ. Even yang lama punya sistem pun akan ada masalah juga, kena reverse ke depan dan benda tu membuatkan kesesakan bertambah teruk. Betul. Kita terlalu banyak mod bayaran. Mod bayaran. Kita ada empat jenis. Ada yang mod bayaran tu dia tak cukup sensitif. Bila kita gagal bayar tu, design of the Toll Plaza tu tak mengampunkan kita. Bila kita tak dapat bayar, kita tak ada suatu tempat yang kita boleh bersinggah. Itulah buat ramp, dan sebagainya tu. Dan tambah pula, dia punya susunan tol tu, dia tak tahu jika saya nak guna RFID tu, from far saya nak cari mana satu dia, betul? Kadang-kadang saya pun tak sensitif, putih dengan kuning. Macam dari jauh tu dia lebih sama tu. So bila ada keadaan macam tu, kita tak akan fokus on the traffic. Jalan tu. Kita akan weaving dan sebagainya, dia tambahkan masalah tu. Bila itu, ataupun dia punya RFID tu, dia punya queue panjang tu, nak masuk laluan yang salah dan sebagainya tu. Dia banyak masalah dekat sana tu. Jadi apa kesimpulan atau kesudahan yang kita boleh lakukan sama-sama buat masa ini, Doktor? Kerana kita tahu kalau isu ini masih lagi berpanjangan, masih lagilah berterusan, kita akan berhadapan dengan kesesakan. Jadi untuk diri sendiri, apa yang boleh kita lakukan? Okey, kita ada dua jenis polisi, rotan ke ataupun bagi gula. Kita asyik selalu kita suka bagi gula. Betul. Tapi kita tak guna rotan. Nak ada pohon besar tu, kita mesti bagi rotan. Dan kita punya polisi tu mesti jelas. Kita in long term, kita nak go toward public transport ataupun private transport. Itu paling penting. Jika kita nak pergi ke public transport tu, kurang bina highway. Yang highway yang kita ada sekarang ni dah cukup sempurna. Cukuplah. Kita tengok dia punya network ni, dia sambung sebagainya. Dia memang dah cukup. Okey, dan satu lagi tu, bila kita nak bagi satu penyelesaian tu, kita mesti buat kajian dengan sepenuhnya. Bukan kita kata kita sakit perut, ubati perut. Kita sakit mata, ubati perut. Mata. Kita mesti tengok tempat yang lebih besar. Where is the problem? Kadang-kadang bukan ini solution, tapi kita solution dekat sana. Kita mesti tengok jauh sikit. Baru kita dapat solution yang lebih sustainable. Cuba untuk prevent. Prevent lah. Okey, tapi ada satu komen yang menarik daripada Facebook yang kita nak bacakan sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini. Daripada Syahir Shah kata, lagi banyak lebuh raya, lagi banyak kenderaan yang akan masuk. Tingkatkan kualiti pengangkutan awam, work from home. Flexible working hour. Saya setuju ni. Ya, betul. Mungkin ini juga salah satu penyelesaian untuk kurangkan kenderaan di lebuh raya. Anda juga boleh fikirkan kalau ada ramai dalam kalangan kita tu duduk berdekatan, buatlah kapul. Ya, bincanglah dengan jiran-jiran kan yang mana kerja dekat-dekat tu untuk kita buat kapul. Dan kalau boleh kita cuba untuk gunakan pengangkutan awam. Betul. Kan, gunakan sebaik mungkin pengangkutan awam yang telah pun disediakan dan diharapkan agar pengangkutan awam pun dapat ditingkatkan keselesaannya, sistemnya supaya lebih lancar.